Adakah di dalam penjara Najib dapat layanan serupa dengan banduan lain? Okay, what do you mean by serupa? Adakah awak berfikiran negatif yang mengatakan Najib should dapat layanan istimewa macam anak raja? Sakit yang ku rasakan belum hilang, entah apa lagi yang akan ku jalan. Tak ada celah untuk ku nikmati warna-warna indah. Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Malaysia Burnout hari ni kita tak buka lighting lagi. Okay, so kalau siapa yang dah tengok episod pertama dulu, Kodush dah share tentang hukuman mati mandatori, yang mana sebenarnya hukuman mandatori tu yang dimaksudkan, bukan hukuman mati. Jadi untuk episod kedua, Kodush dah collect a few questions from TikTok and Instagram as well, berkenaan dengan Datuk Seri Najib Tun Razak. Jadi, so let's go for the questions lah kan. Untuk yang masih tak tahu, Datuk Seri Najib Tun Razak telah diputuskan bersalah dengan dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara bersama dengan 210 juta denda bagi kesalahan penyalahgunaan duit bernilai 42 juta ringgit. Seterusnya, beliau sekarang ni sedang menjalani hukuman di penjara Kajang. Ada beberapa soalan, banyak soalan yang berkaitan dengan beliau yang diajukan. Jadi Kodush ambil je yang valid, yang Kodush rasa Kodush boleh jawab. Dan disclaimer, jawapan telah pun mendapat pengesahan ataupun telah Kodush bincangkan dengan mereka yang lebih tahu dalam sistem undang-undang. Dan untuk Malaysia Burnout kali ni, kita pergi kepada topik berkenaan dengan Datuk Seri Najib Tun Razak. So, let's go for the first question. First question, dalam penjara, sel dia sama jika macam banduan lain? Okay, thanks for the question. It's a nice question. Sebenarnya pihak penjara telah pun menjawab soalan ni. Maksudnya penjara dia sama je macam banduan-banduan lain. Tak ada layanan VIP ataupun mewah dan sebagainya. Tak ada makanan sedap-sedap macam hotel, no. So, itu adalah jawapan daripada pihak penjara. For me, it's good for us to accept. Tapi, kalau kita tengok kepada kes Datuk Seri Anwar sebelum ni, beliau tidak ditempatkan dalam bilik yang berkongsi dengan banduan-banduan lain. Dia pun ada satu video yang beliau tunjuk macam mana keadaan bilik beliau. Dan mungkin Datuk Seri Najib dapat keadaan bilik yang lebih kurang sama. Mungkinlah dalam keadaan begitu. Tidaklah selesa yang ada berita palsu macam ni, duduk dalam satu bilik mewah. Dan in fact, this room bukan pun dekat Malaysia. So, we go for the next question. Soalan kedua, Datuk Seri Najib Tun Razak dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun. Adakah 12 tahun tu solid atau 12 tahun tu tolak cuti umum ke apa semua baru dikira 12 tahun? Okay, very good question untuk kita memahami sistem undang-undang dan hukuman di Malaysia. Yes, 12 tahun tu solid. Maksudnya dikira sekali lah cuti umum ke cuti tak umum, peristiwa sekolah tak peristiwa sekolah. Okay, sorry. So, dalam 12 tahun tu dah dikira semua sekali, cuti umum tak umum apa semua dikira dalam 12 tahun penjara. Soalan ketiga, kalau Najib masuk penjara nanti, okay, which is sekarang ni Datuk Seri Najib Tun Razak sedang menjalani hukuman, adakah semua pangkat beliau digugurkan? Kita go back to a few case sebelum ni yang mana-mana mereka yang berpangkat dan pernah menjadi ahli parlimen wakil rakyat menjalani hukuman. Kalau ikut sistem undang-undang, mahkamah boleh menarik balik gelaran dan sebagainya, pangkat apa semua. Tetapi dalam kes ni tidak ditarik gelaran tu. So boleh je untuk menarik atau tidak. Tetapi kedudukan beliau sebagai ahli parlimen dan wakil rakyat digugurkan dan beliau kiranya di-ban lah, macam ban. Dia tak boleh mendapat mana-mana kedudukan parlimen apa semua sepanjang tempoh 5 tahun. Kita pergi soalan yang keempat. Soalan keempat ni basically macam soalan yang pertama, tetapi dia lebih umum lah. Ada ke penjara mewah untuk VVIP ni sebenarnya? Okay, di Malaysia setakat yang kita tahu bukanlah VVIP mewah macam hotel, tapi ada sel yang berbeza untuk individu-individu tertentu yang tidak berkongsi dengan individu lain. Tetapi tidaklah tahap mewah macam hotel 5 star. Tapi kalau kita tengok dalam artikel-artikel di luar negara, memang ada bilik-bilik yang dikhaskan untuk, kita tak panggil VIP, tapi mungkin orang penting tertentu yang lebih selesa daripada banduan biasa. Ada wujud, tapi di Malaysia tidak diketahui lah. Cuma ada yang agak berbeza daripada banduan yang biasa. Soalan kelima lebih kurang juga, adakah di dalam penjara Najib dapat layanan serupa dengan banduan lain? Okay, what do you mean by serupa? Adakah awak berfikiran negatif yang mengatakan Najib should dapat layanan istimewa macam anak raja? Datuk Seri Najib akan menjalani hukuman. Hukumannya mungkin seperti biasa. Dia dilayan seperti banduan lain dengan, insya-Allah, dengan keadaan adil dan saksama seperti banduan lain. Kalau hukuman pun macam itulah hukuman yang dia akan beliau jalani, duduk dalam penjara. Kalau ada apa-apa aktiviti di penjara, beliau akan ikut. Itu je lah. Dan tidak ada
adalah macam orang-orang luar cakap oh dia dapat TV, dapat telefon. No. Dan macam pada orang lain, beliau akan dapat sesi lawatan dengan keluarga dan sebagainya. Soalan ke-6, why Rosmah tak masuk penjara? Sebelum ni dengar banyak media cerita pasal jahatnya Rosmah. Astaghfirullahaladzim. Ni dah masuk topik isteri kepada Datuk Seri Najib Tun Razak, Datuk Rosmah Mansor. Okey, untuk pengetahuan, Datuk Seri Rosmah Mansor baru je dibicarakan beberapa hari lepas dan beliau disabitkan bersalah. Maksudnya untuk pembuktian, untuk proses perbicaraan beliau, dan beliau terbukti bersalah dengan 3 pertuduhan. Jadi kenapa tak masuk terus penjara? Okey, sama juga macam proses Datuk Seri Najib Tun Razak. Daripada 2018 dia ada prosedur-prosedur dia. Daripada perbicaraan dia ada proses rayuan dan sebagainya. Jadi sama juga Datuk Seri Rosmah Mansor ni, bila dia dah sabitkan bersalah, dia tak nak terus masuk penjara. Dia ada pula proses rayuan di mahkamah rayuan dan sebagainya. Dibicarakan lagi sampai dah habis tahap proses rayuan dan sebagainya. Okey, dan soalan terakhir, lebih kepada tertuju kepada saya, kepada Kodush. Adakah Kodush rasa Datuk Seri Najib Tun Razak ni bersalah atau mangsa fitnah? Basically, sebagai seorang yang berada di law firm yang dikelilingi oleh mereka-mereka yang mempraktiskan undang-undang, Kodush berpegang kepada seseorang itu terbukti bersalah. Muhammad dah kata dia dah bersalah, I stick to that. Dan berdasarkan bukti-bukti dan sebagainya, beliau bersalah. Yes, I will believe that is the court punya decision. We accept that. I think that's all. Thank you so much for the second episode for Malaysia Bernaut. Allah Wisa. Thanks guys. Korang dah tengok video tadi? Jangan lupa untuk like, Button share jangan lupa. and subscribe guys. Jangan lupa tekan lonceng. Kalau kamu ndak buat, kamu kena dakwa. Court is now in session. Kan dah kena dakwa.